Okey guys, dalam video ini kita akan bincang tentang eksperimen kertas 3 untuk ujian amali sains biologi ya. Kertas 3, topik yang saya pilih ialah nilai tenaga makanan, subtopik dia. Alright. So, mari kita lihat eksperimen ini. Anda dikehendaki menjalankan eksperimen untuk menentukan nilai tenaga dalam sampel makanan kacang tanah dan roti. Okey. So, kita ada dua jenis sampel makanan yang berbeza, kacang tanah, roti. Alright. So, kacang tanah ini kaya dengan lipid, dan protein juga. Roti ini kaya dengan karbohidrat, mengandungi kandungan karbohidrat yang tinggi. Alright, nyatakan pemboleh bar dulu. So pemboleh bar yang dimanipulasikan, apa yang berlainan di sini, apa yang kita tukar-tukar di sini, sampel makanan kan. So di sini pemboleh bar yang dimanipulasikan ialah jenis sampel makanan. Baik, lepas tu pemboleh bar bergerak balas. Apa yang kita nak dapatkan dari pada hujung eksperimen ini? Kita nak menentukan nilai tenaga, betul tak? So, pemboleh bar yang bergerak balas di sini ialah nilai tenaga sampel makanan. Dah, itu saja. Alright. Pemboleh bar yang dimalarkan pula ialah apa yang kita patut malarkan di sini. Ini adalah susunan radas dia. Tengok susunan radas ni. Nampak tak kita ada gunakan air suling di sini dalam tabung uji. So, jisim air suling ini mesti dimalarkan. Dah, itu saja pemboleh bar kita. Alright. So, saya harap rajah diberikanlah. Saya harap rajah diberikan. Rajah sepatutnya diberikan, biasanya diberikan. Saya harap dia diberikan. Kalau rajah diberikan, rajah ini merupakan kawan baik awak. Untuk soalan seterusnya, rancang eksperimen dengan menggunakan radas dan bahan yang diberikan. Prosedur hendaklah mengandungi cara mengendalikan pemboleh ubah, langkah berjaga-jaga. Berdasarkan maklumat terkini yang saya dapat, berdasarkan maklumat yang kita dapat tahun ini, cara untuk kita tulis prosedur untuk biologi, dia adalah campuran macam mana saya ajar untuk kimia dan fizik. So, cara kita tulis di sini sebenarnya adalah ikut kimia, seperti yang saya ajar untuk kimia. Alright, prosedur lengkap. Tetapi cara dia berikan markah pula lain. Cara dia berikan markah seperti fizik. Jangan risau, saya akan ajar. So seperti mana yang kita buat dalam kimia, kita ikut 4 langkah asas untuk menulis prosedur. Yang pertamanya ialah kita perlu ukur. Ukur dan sediakan radas dan perkakas. So kita perlu buat semua ukuran, lepas kita buat semua ukuran, lepas tu kita sediakan radas seperti mana yang ditunjukkan dalam rajah. Sebab itu saya kata, kalau ada rajah ni memang kawan baik awak. Lepas tu, lepas kita sudah ukur semua, sudah sediakan semua, then kita boleh mulakan eksperimen. Bila kita boleh mula eksperimen. Lepas kita mula eksperimen, apa langkah seterusnya? Eksperimen sudah berjalan, kita perlu kumpulkan data kan? So, bila kita kumpulkan data, kita boleh perhatikan ataupun ukur. Pemerhatian itu boleh menjadi ukuran juga. Apa yang kita dapat di hujung eksperimen bergantunglah ini adalah satu kuantiti yang ada nilai ke, yang ini dia bukan kuantiti tapi contohnya perubahan warna ke apa. Then perhatikanlah. So perhatikan atau ukur dan rekod, ini sangat penting. Jangan lupa tulis rekod. Perhati dan rekod. Lepas kita dah habis rekod, langkah terakhir ialah ulang eksperimen dengan menukar pemboleh bar yang dimanipulasikan. Ulang ini tak semestinya kita ulang. So ini bergantung pada eksperimen juga. Sebab ada setengah eksperimen yang pada kali pertama pun kita sudah ada dua bekas yang berlainan dengan pemboleh bar yang dimanipulasikan. Jadi tak payahlah ulang macam tu kan. Tapi untuk eksperimen ini memang perlu ulang. Memang perlu ulang. So mari kita buat satu persatu. So apa yang kita patut ukur dulu dalam eksperimen ini? Apa dia? So sekali lagi kelas, rajah ini adalah kawan baik awak. Rujuk pada rajah ini, tengok ada tak kita perlu ukur apa-apa di sini. So ada dua perkara yang kita perlu ukur. So pertama sekali boleh nampak kita perlu ukur isi padu air suling ini kan. So kita gunakan
isi padu air suling yang tetap, sebab ini penting untuk rumus nanti. Saya akan terangkan nanti ya. Okey, so kita perlu ukur isi padu air suling. Apa lagi? Kita ada termometer kan? So kita perlu ukur suhu awal air suling ni. Okey? Jadi langkah pertama, ukur air suling. Okey, so cara awak tulis dia di sini, ukuran di sini ya, sama macam saya ajar untuk kimia. Sertakan apakah radas yang digunakan untuk membuat ukuran itu. Contohnya, ukur air suling 20 ml, mesti sebut nilai dia ya. Okey, 20 ml air suling menggunakan silinder penyukat. Inilah yang saya maksudkan. Okey, tulis juga apa yang awak guna untuk buat ukuran ini. Okey. Dan tuangkan ke dalam tabung didih. Okey, dahlah ke dalam tabung didih. Bukan tabung uji ya, tabung didih ya, sebab kita nak panaskan nanti. Okey, ukuran ini sudah selesai. Okey, ukuran seterusnya ialah ukuran suhu. So sebelum kita ukur suhu, kita perlu sediakan radas seperti yang ini dulu kan. So yang ini kelas, jangan risau. Tengok Raja, apa yang kita perlu buat? Kita perlu apitkan tabung didih, betul tak? Sebab tabung didih dia tak boleh terapung macam tu kan. Kita perlu apitkan dia. Lepas kita apitkan dia, apa lagi? Kita perlu letakkan termometer, betul tak? Okay? Kita perlu tetapkan kedudukan termometer. Kita gunakan kapas lah tu, kan? Lepas tu dekat bawah pula kita perlu cucuk makanan, letak dalam plastisin supaya dia berdiri tegak, dia tak jatuh. Okey? Dan itu saja persediaan kita. Habislah persediaan kita. Kita boleh dapatkan semua dari Raja, nampak tak? Okey. So tulislah semua. Tulis langkah demi langkah. So apa yang kita buat seterusnya? Kita perlu apitkan tabung didih. Okey, apitkan pada kaki redot dah. Lepas kita apitkan, kita tetapkan kedudukan termometer pula. Bagaimana kita tetapkan kedudukan dia menggunakan kapas. Okey. Lepas itu kita boleh cucuk kacang tanah pada jarum tenggek dan dirikan jarum menggunakan plastisin. Alright. Okey, lepas itu kita sudah buat semua. Apa yang kita boleh lakukan seterusnya, letakkan penghadang angin di sekeliling susunan radas. Okey. Ini sebenarnya kenapa dia bold macam ni sebab ini sebenarnya merupakan langkah berjaga-jaga. Langkah terjaga-jaga ini kita tak tulis secara berasingan. Kita masukkan ke dalam prosedur juga. Macam inilah. Alright, macam inilah. So kita masukkan ke dalam, letakkan penghadang air di sekeliling susunan radas. Dah. Okey. So jangan lupa kita perlu ambil lagi satu ukuran kan. Kita perlu ukur suhu awal air suling. Okey, suhu awal air suling menggunakan termometer. Lepas kita ukur dia, apa yang saya kata tadi, apabila kita ambil ukuran yang kita akan gunakan pada hujung eksperimen, kita perlu rekod. Okey. So suhu apabila awak ukur, awak perlu terus tulis rekod. So rekod suhu awal ke dalam jadual. Cara awak tulis ini pun penting ya. Rekod ke dalam jadual. Ini sangat penting. Right? Okey. So ada apa-apa lagi yang kita perlu ukur atau sediakan tak? Radas semua sudah sediakan macam ni. Kita sudah ambil ukuran kita sudah ukur dan tuangkan isi padu air suling. Okey. Alright, ukur isi padu air suling dan sudah tuang dalam tabung didih. Okey. Lepas tu kita sudah ambil ukuran awal air suling. Tak ada lagi ukuran dan persediaan. Semua sudah lengkap kan? Okey, dah. Langkah pertama dah siap dah. Okey, settle. Okey. Langkah seterusnya ialah untuk memulakan eksperimen. Semua sudah sedia, sekarang kita mulakan eksperimen lah. Bagaimana kita mulakan eksperimen? Untuk eksperimen ini, kita mulakan eksperimen dengan membakar makanan, betul tak? Okey. So, kita perlu tulislah macam mana kita bakar makanan. Kita akan menyalakan kacang tanah menggunakan mancis. Okey, sini awak perlu semak apakah radas yang diberikan kepada awak. Mungkin awak akan diberikan lilin ataupun mungkin dia akan bagi penundu Bunsen. Tengoklah apa yang dia berikan, tulis radas yang betul di sini. Jangan salin bulat-bulat. Okey, jangan salin bulat-bulat. Okey. Alright. Selepas kita nyalakan dia, sudah mulalah eksperimen kan? Ini sudah selesai, habis, dah mula. Okey. So, seterusnya kita perlu perhatikan ataupun ukur
dan rekod data daripada eksperimen. Eksperimen sudah mula ni. So apa yang kita buat seterusnya? Ambil data lah. Okay. Apa data yang kita kumpul di sini? So kita akan ukur suhu paling tinggi. Bukan suhu akhir ya, bukan suhu akhir. Suhu paling tinggi. Suhu paling tinggi, air suling menggunakan termometer lagi. Sekali lagi saya nak ingatkan, apabila awak tulis buat ukuran, silalah tulis apakah radas yang digunakan. Okey. Okey, lepas kita ambil suhu dia, apa yang kita patut buat? Setiap kali kita ambil ukuran, okey, apa yang kita patut buat? Rekod. Kita perlu rekod. Okey. Now, sebelum rekod, ada satu lagi langkah berjaga-jaga di sini. Okey. Bila kita ambil suhu akhir dia, kita hanya ambil suhu suhu tertinggi. Bila kita ambil suhu tertinggi, kita hanya ambil suhu tertinggi setelah kacang tanah terbakar sepenuhnya ataupun terbakar dengan lengkap. Okey, mesti terbakar sepenuhnya baru kita ambil suhu tertinggi. Sebelum itu tak boleh. So ini adalah satu lagi langkah berjaga-jaga yang diselitkan ke dalam prosedur. Okey. Alright. So lepas kita ukur seperti biasa rekod lah. So langkah seterusnya rekod ke dalam jadual. Jangan lupa ke dalam jadual. Okey, setelah kita rekod semua, so kita sudah ukur rekod semua, tak ada lagi yang kita perlu rekodkan. Itu saja yang kita perlukan. Okey, untuk eksperimen ini dia istimewa sedikit sebab kita tak boleh dapat pemboleh bergerak balas kita daripada pemerhatian saja. Itu adalah sesuatu yang kita perlu kira, betul tak? Nilai tenaga, kan? Kita kena kira. So, langkah seterusnya awak tulislah. Kita perlu hitung nilai tenaga kacang tanah menggunakan rumus ini. Okey, baik. Adakah awak perlu hafal rumus ini? Ini kan soalan awak. Alright. So, setakat ini memang dia bagilah. Memang dia akan berikanlah. Okey, setakat ini memang dia berikan, tapi saya tak nak jamin lah. Saya tak nak beri jaminan. Saya tak boleh beri jaminan yang dia akan berikan rumus ini. Okey, saya tak boleh beri jaminan. Tapi rumus ni tak susah. Nanti saya akan terangkan. Nanti saya akan terangkan pada bahagian pengiraan nanti. Okey. Alright. So selepas awak kata hitung nilai, okey. Semua dah selesai, tinggal ulang je. So seterusnya kita perlu ulang eksperimen ini. Ulang langkah 1 sehingga 11 dengan menggantikan kacang tanah dengan roti. Dah habis. Selesai prosedur kita. Nampak macam banyak, sebenarnya tak susah ya. Okey. Khususnya apabila rajah diberikan. Silalah rujuk pada rajah. Inilah kawan baik awak. Jangan lupa kawan baik awak. Okey, gunakan yang ni. Alright, selepas kita habis tulis prosedur, mari kita tengok soalan seterusnya. Jadualkan data. Okey, eksperimen ni sangat senang. Okey, MV, RV. Tapi RV ini kita perlu kira kan. So, tak payah letak kecuali soalan minta. Okey, kecuali soalan minta. Tulis semua data yang kita dapat. Ingat tak apa yang kita ukur dan rekod tadi? Suhu awal, suhu paling tinggi kan? So, letak sampel makanan dulu sebagai lajur pertama. Okey, sampel makanan. Lepas tu suhu awal. Ingat darjah Celsius mesti dalam tajuk sini. Jangan tulis darjah Celsius di sini ya, salah Okey. Darjah Celsius di atas sini sama, suhu tertinggi sini. Okey, kacang tanah dengan roti. Dah habis. Tulislah suhu dia. Rekodkan suhu yang awak dapat daripada eksperimen. Ini ialah nilai-nilai yang awak dapat dari eksperimen di QRS ini. Okey. Alright. So, nyatakan pemerhatian dalam eksperimen ini. So, pemerhatian, sekali lagi, sama macam kimia, pemerhatian ini mestilah apa yang kita perhatikan dalam eksperimen. Mesti diperhatikan. Okey? Jangan bagi jawapan yang awak tahu secara teori. Mesti diperhatikan. So, apa yang kita perhatikan dalam eksperimen ini? So, mengikut data terkini, okey, mengikut data yang saya ada sekarang. Alright. So, cara kita tulis pemerhatian di sini ialah untuk kacang tanah, suhu awal ialah ini, suhu tertinggi ialah ini. Contohnya. Okey, ataupun untuk roti, suhu awal ialah ini, suhu tertinggi ialah ini. Ini yang kita perhatikan. Ini yang kita betul-betul ukur daripada eksperimen. Tulis itu sebagai pemerhatian. Okey. So, pemerhatian di sini ialah untuk kacang tanah, saya gunakan kacang tanah lah. Okey. Untuk kacang tanah, suhu awal ialah P, ini berdasarkan data awak sendiri ya. Suhu akhir, bukan akhir. Suhu tertinggi ialah Q darjah Celsius.
Okey. Nyatakan inference. Okey, apakah inference? Inference ialah penerangan bagi pemerhatian kita. Kenapa pemerhatian itu macam itu? Kenapa dia macam tu? Okey, itulah inference. Okey. So apakah inference untuk yang ini? Inference dia ialah, okey, so kacang tanah mengandungi lipid. Sebab itulah bila dia bakar, dia akan membebaskan tenaga. Dan kita akan dapat suhu yang meningkat. Betul tak? Okey. So cara kita terangkan dia, kacang tanah mengandungi lipid dan membebaskan tenaga haba yang banyak. Okey. Sebagai insurans, saya juga sertakan yang menunjukkan bahawa kacang tanah mempunyai nilai haba yang tinggi sebab dia membebaskan tenaga haba yang banyak. Silalah bagi dengan insurans sekali. Bagi dengan insurans sekali. Okay, so ini adalah penerangan untuk ini. So kita perlu sebut dia membebaskan tenaga haba yang banyak, then sebut tentang nilai tenaga, bukan nilai haba, nilai tenaga juga. Sebutkan tentang nilai tenaga dan membebaskan tenaga haba yang banyak. Sebut dulu. Okay. Alright, nyatakan hipotesis untuk eksperimen ini. Okay, kelas. Guys, biasanya format dia ialah semakin tinggi atau rendah MV, semakin tinggi atau rendah RV. Okay. Biasanya. Tapi ini kita hal yang boleh gunakan sekiranya pemboleh ubah kita kedua-duanya adalah kuantitatif. Maksudnya dia ada nilai. Tetapi MV kita adalah jenis sampel makanan. Dia tak ada nilai. Mana ada nilai? Okay. Dia tak ada. Kita tak boleh sebut jenis sampel makanan semakin tinggi atau semakin rendah kan? Tak boleh. So dalam situasi ini, apa yang kita gunakan untuk hipotesis? Kita gunakan pernyataan yang merupakan kesimpulan bagi eksperimen. Gunakan kesimpulan bagi. Okay? So apakah kesimpulan eksperimen ini? Sebenarnya kita nak bandingkan nilai tenaga antara dua sampel makanan. Betul tak? Okay? So, apakah hipotesis? Hipotesis kita ialah kesimpulan bahawa nilai tenaga kacang tanah adalah lebih tinggi daripada nilai tenaga roti. Okey, itulah hipotesis dia. Alright, seterusnya, hitung nilai tenaga menggunakan rumus. Okey, sekarang saya nak ajar macam mana nak gunakan rumus ini. So, ini sebenarnya kelas, ini dari fizik lah. Bahagian atas ini dari fizik. Ini sebenarnya adalah MC delta theta. Nak belajarkan bab haba, fizik bab haba. Q sama dengan MC delta theta. Inilah dia, MC delta theta. Okey, kita bahagi dengan jisim sampel makanan sebab nilai tenaga ini adalah per gram makanan. Maksudnya untuk setiap 1 gram makanan. So kita perlu bahagi dengan jisim sampel makanan. Kenapa kita bahagi dengan 1000? Sebab kita nak tukar joules ini, kita nak tukar kepada kilojoule. Itu saja. Itu saja rumus dia. Okey. So sebenarnya tak susahlah untuk kita ingat. Tak susah untuk ingat. Okey. Sekali lagi saya tak nak jamin yang dia bagi. Biasanya dia bagi, tapi saya tak boleh jamin. Saya tak boleh jamin Alright. Okey. So mari saya tunjukkan cara untuk kira So katakan kita nak cari nilai tenaga kacang tanah dulu. Alright. So nilai tenaga kacang tanah, so kita gunakan ada dua jisim di sini guys. Jangan keliru ini adalah jisim air. Untuk MC delta theta kita gunakan jisim air. Sebabnya kita mengukur peningkatan suhu air. Mestilah kita guna jisim air. Jangan guna jisim sampel makanan di sini Okay. So bahagi dengan jisim sampel makanan. Jisim sampel makanan ni mesti dalam gram. Darab dengan 1000. Okay. So jisim sampel makanan ini kelas dalam eksperimen ini ada dua cara yang dia boleh buat lah. Satu ialah dia sudah ukur jisim dia sudah siap tulis dekat label. Dan dia bagi awak. Kerja awak guna saja. Cara kedua ialah dia tak bagi jisim, awak sendiri yang kena ukur. So awak kena tengoklah macam mana dia bagi nanti Okey. So kalau yang ini keluarlah kalau yang ini keluar. So kalau awak perlu ukur jisim sampel makanan juga, awak perlu tulis dalam prosedur. Itu adalah bahagian pertama, bahagian ukur dan sediakan, bahagian pertama. Okey. Alright. So, tapi kalau dia sudah bagi, tak payahlah tulis. Okay. Alright. So, ini jisim makanan. Yang ini pula, ini ialah jisim air. Yang ini pula ialah jisim makanan di bawah dan darab 1000. Okay. So, apakah jisim air yang kita patut gunakan? Ini bergantung pada isi padu air yang awak ukur tadi. So, kalau prosedur awak tulis sendiri, awak tulis 20 ml, 1 ml ialah 1 gram. 1 ml ialah 1 gram. So kalau 20 ml, jisim air ialah 20 gram. Okey. So ini awak kena semak jugalah. Tengoklah kalau dia bagi
kalau dia yang bagi isi padu, ikut isi padu itu. Baik. Okey. So, contoh pengiraan di sini nilai tenaga bagi kacang tanah macam ini. So, letak 20 gram darab dengan 4.2. 4.2 ini ialah muatan haba tentu bagi air, ya. Dan darab Q tolak P. Okey, kenapa Q tolak P? Ini ialah peningkatan suhu air. So, ini berdasarkan data yang awak akan dapat nanti. So, ambil suhu tertinggi, tolak suhu awal. Itu saja. Itu saja. Okey. So, ini ialah peningkatan suhu. Lepas tu bahagi dengan X gram ini ialah sampel makanan. Bergantunglah apa sampel makanan yang awak dapat. Apakah GSIM sampel makanan yang awak dapat. Okey. So, ini untuk kacang tanah. Okey. Macam mana dengan roti? Samalah. Sama. So, roti awak gunakan 20 gram juga sebab kita guna 20 ml kan. 20 ml air guna 20 gram. Lepas tu darab dengan 4.2 dan darab dengan S tolak R pula. Gunakan data yang awak ada. Suhu tertinggi tolak suhu awal. X tolak R. Bawah dia GSIM Y gram. Ini ialah GSIM roti lah. Darab dengan 1000. Okey, boleh? Alright, soalan seterusnya. Lukis graf untuk menunjukkan nilai tenaga dalam sampel makanan. Lukis graf untuk menunjukkan nilai tenaga dalam sampel makanan. So, graf ini, okey, bagi eksperimen ini, since MV kita memandangkan MV kita adalah kuantiti yang tak ada nilai. Dia bukan kuantiti lah. Dia bukan kuantiti kan. Okey, MV kita tak ada kuantiti, dia tak ada nilai. So, kita takkan dapat graf garis. Takkan. Kita takkan dapat graf garis. Sebaliknya, kita akan gunakan graf bar. Okey. So, mula-mula tulis tajuk. Mesti tulis tajuk. Bila kita lukis graf, tulis tajuk. Graf nilai tenaga melawan jenis sampel makanan. Okey. So, rupa graf dia begini. Paksi Y, kita ada nilai tenaga. Paksi X, kita ada jenis sampel makanan. So, jenis sampel makanan ini akan ada dua saja, kacang tanah dengan roti lah. Okay, nilai tenaga awak ikut nilai yang awak dapat daripada eksperimen ya. Ikut nilai yang dapat dari eksperimen. Lepas tu di sini mesti ada skala lah, lengkaplah dengan skala semua. Alright, dengan skala tulis. Ini berdasarkan nilai yang awak akan dapat nanti. Okay, itu saja graf dia. Alright, jika dia minta graf lah. Okey, seterusnya tengok H. Eksperimen ini diulang menggunakan isi rong kelapa. Ramalkan nilai tenaga yang diperoleh, terangkan jawapan anda. Okey, rong kelapa ini, okey, sebenarnya dia mempunyai kandungan lipid yang tinggi, yang sangat tinggi. Jadi, nilai tenaga bagi isi rong kelapa akan lebih tinggi daripada kacang tanah dan roti. Pastikan awak bandingkan dengan sampel makanan yang sedia ada ya. Okey. So, rong kelapa paling tinggi. Kenapa? Kerana dia mempunyai kandungan lipid yang tinggi. Okay. Now, sekali lagi bila kita terangkan kenapa nilai tenaga tinggi atau rendah, kita perlu sebut tentang haba yang dibebaskan. Sila ingat ini. Ya. So, haba isi rong kelapa membebaskan lebih banyak haba apabila dibakar sepenuhnya berbanding dengan kacang tanah dan roti. Sebab itulah nilai tenaga dia paling tinggi. Right? Alright guys, itu saja yang saya ada untuk video ini. Saya harap dia membantulah. So kalau ada soalan boleh tanya dalam komen. Jangan lupa like dan subscribe, share dengan semua kawan. Pastikan semua orang dapat manfaat daripada video saya. Okay? Kalau awak perlukan apa-apa sumber lagi, boleh layari mrdualtuition.com. Okay guys, all the best. All the best. Baca soalan betul-betul dan buat yang terbaik. All the best guys.